بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan akak lagi dalam Cengkeh Channel. Hari ni akak nak kupas mengenai Villa Nabila. Korang mesti ada dengarkan perihal mengenai Villa Nabila. Ada perkara-perkara yang terselindung di sebalik nama tersebut. Apa yang kita boleh sama-sama ketahui pada hari ini, kita akan dengarkan satu persatu dari maklumat yang akak terima. Jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom dengar. Villa Nabila. Kisah sebenar Villa Nabila di Johor Bahru. Seperti yang telah menggemparkan seluruh rakyat Malaysia, di mana kita dikejutkan dengan kehilangan 23 remaja di Villa Nabila, Johor Bahru. Pelbagai kabar angin telah tersebar di laman-laman sosial. Ada yang mengatakan berita 23 remaja hilang di villa tersebut adalah palsu. Ada juga yang menyatakan berita itu adalah sahih dan 22 orang telah dijumpai. Cuma seorang lagi je yang belum dijumpai. Tapi setakat ni tak ada bukti-bukti yang kukuh untuk mengesahkan berita tersebut. Berita dari utusan Malaysia pula mengatakan memang terdapat seorang remaja berusia 16 tahun telah hilang di Villa Nabila, di mana ibu bapa remaja berkenaan telah membuat laporan polis. Kalau kita pernah dengar kisah-kisah seram mengenai Villa Nabila ni, mesti kita tertanya-tanya, apa sebenarnya sejarah Villa Nabila ni? Okey, macam ni. Ada seseorang yang bergelar doktor cuba mencari kisah sebenar apa yang berlaku di Villa Nabila suatu ketika dulu dan menjadi sebuah kisah misteri yang hangat diperkatakan. Tapi pelbagai versi yang doktor tersebut temui yang jelas sekali bercanggah antara satu sama lain. Jadi memang sukarlah untuk mencari kebenaran kisah misteri Villa Nabila ni. Di sini beliau kongsikan 7 versi yang ditemui berkenaan kisah misteri Villa Nabila di Johor Bahru tersebut. Untuk versi yang pertama, dikatakan terdapat satu keluarga yang kaya yang hidup dengan bahagia dekat villa tersebut. Ditakdirkan si ibu dan ayah meninggal dunia. Kemudian tinggallah anak dia lah seorang diri bernama Nabila bersama dengan orang gaji dia. Nabila ni bakal mewarisi segala harta ibu bapa dia, tapi dibunuh oleh orang gaji dia. Lalu mayat dia disimin di satu kawasan dalam kawasan rumah tersebut lah. Manakala versi kedua pula, Nabila ni mempunyai sebuah keluarga yang sangat kaya, sama juga kaya. Satu hari banglonya tu dah dirompak dan semuanya dibunuh dengan sangat kejam. Banglo tersebut dibiarkan tanpa penghuni sehingga tumbuh semak samun macam tu, terbiarlah kan. Untuk versi yang ketiga, keluarga Nabila ni telah dirompak. Nabila dirogol lalu dibunuh dengan kejam. Kemudian mayat dia ditanam dalam dinding rumah tersebut. Versi yang keempat pula, keluarga Nabila ni adalah keluarga yang bahagia pada asalnya. Tapi pada suatu hari bapa Nabila ni mengamuk. Kemudian dia menembak semua penghuni yang ada dalam rumah tersebut sebelum
bapa Nabila ni membunuh dirinya sendiri. Kisah ni yang paling tersasar jauh lah. Pendek kata, keempat-empat versi cerita ni agak lemah tanpa ayat-ayat fakta yang dapat menyokong kesahihan kisah Villa Nabila. Kita dengar pula versi yang kelima. Villa ni sebenarnya dinamakan Christine Palace, sempena nama isteri seorang ahli perniagaan dari barat. Dikatakan sebelum membina villa tersebut, si suami berjanji untuk bahagikan tanah tersebut dengan 6 orang adik-beradik dia yang berada di negara asal dia. Tapi bila si suami dah dapat tanah tu, dia mungkin janji pula. Lepas tu mungkin janji tu mengundang kemarahan adik-beradiknya yang lain lah. Kemudian adik-beradiknya tu yang berasa marah, dia mengutuskan 2 orang sebagai wakil untuk berurusan dengan si suami tersebut. Entah apa yang berlaku, 2 orang wakil tersebut dirasa berang. Kemudian dia mengugut si suami untuk membahagikan tanah tersebut kepada yang lain selepas dia membunuh anak dia tu, Nabila. Si suami tetap dia berkeras juga, dia tak nak akur dengan permintaan tu. Lalu 2 orang samsing tersebut membunuh pula isteri dia. Tapi si suami tetap juga dengan sikap tamak dia. Akhirnya si suami juga dibunuh. Villa tersebut dibiarkan tanpa penghuni sehingga 70 tahun lebih kurang. Berdasarkan versi yang kelima ni adalah juga logiknya sikit. Menurut orang yang pernah ke Jalan Street View di mana lokasi villa tersebut berada, terdapat pintu gerbang yang tertulis Christine Palace yang terletak di kaki bukit tersebut. Menurut seorang lagi ahli forum cari, maknya tu pernah bagi tahu yang villa tu dah ada dekat situ sejak tahun 60-an lagi. Villa tu sangatlah cantik pada masa tu Kemudian sekitar tahun 80-an, villa tersebut jadi tempat yang happening, yang sering dikunjungi ramai orang. Orang-orang berada lah, termasuklah mak-mak saleh datang berkunjung dekat situ. Kemudian sekitar tahun 90-an, villa tersebut mula kosong. Start dari situlah mulanya kisah-kisah seram misteri yang diceritakan orang dari mulut ke mulut. Biasalah, bila dah cerita tu mestilah ada yang akan tambah gula sikit, garam sikit, nak bagi cerita tu lagi sedap, lagi best kan. Itu yang jadi macam-macam versi sekarang ni. Okey, sekarang kita masuk pula ke versi yang keenam. Menurut cerita dahulunya, villa tersebut dimiliki oleh seorang datuk berbangsa Cina. Tapi atas sebab-sebab tertentu, status datuk beliau dilucutkan. Kemudian dia tidak lagi menetap di villa tersebut. Villa tersebut hanya dijadikan sebagai tempat untuk bercuti, untuk beristirahat beliau bersama dengan keluarga beliau. Atas sebab-sebab tertentu jugalah, makanya dia sekeluarga tidak lagi menghiraukan villa tersebut. Sekarang akak masuk pula untuk versi yang ketujuh. Jiran di sekeliling kawasan Villa Nabila pula mengesahkan bahawa rumah tersebut telah dirompak oleh sekumpulan perompak. Rumah tu dikatakan dihuni oleh seorang lelaki Melayu berkerabat raja dan isterinya pula seorang warga Singapura bernama Christine. Dikatakan semasa rompakan tersebut, Christine dan Nabila telah dirogol beramai-ramai oleh perompak tersebut dan kemudiannya dibunuh dengan kejam. Mayat-mayat mereka disimen di dalam rumah tersebut. Dikhabarkan selepas 20 tahun kes tu, ada seseorang ingin membeli villa tersebut. Namun demikian, beliau sering dihadiri mimpi berkenaan keluarga tersebut. Beliau bersetuju untuk menyempurnakan mayat keluarga tersebut. Macam itulah. Itu adalah 7 versi sumber yang diambil oleh doktor yang akak sebutkan tadi. Tapi ada satu sumber mengatakan sekarang ini Villa Nabila tu sebenarnya dijadikan oleh remaja rempit untuk bersembunyi sewaktu dikejar oleh pihak polis trafik. Kalau mereka berhenti di berhampiran dengan rumah orang lain,
pemilik rumah akan bagi tahu pihak polis tu, budak tu ada kat sini, budak tu ada kat situ. Jadi mereka bukannya kaum keluarga kan, so mereka tak cover sama sendiri, jadi agak tak selamat lah. Lebih menarik lagi, difahamkan sebilangan remaja terbabit juga mengambil peluang untuk mengadakan hubungan yang dilarang tu di villa tersebut kerana tak ramai orang yang pergi ke villa itu pada waktu malam. Wow, banyak sungguh versinya kan. Mana satu yang betul, akak sendiri pun memang tak pasti. Sebelum ni dah ada syarikat penerbitan filem yang dah keluarkan filem Villa Nabila kan. Pernah dengar tak? Korang dah tengok ke belum? Kalau dah tengok, versi mana yang mereka ambil? Bila macam-macam versi kita dengar ni, mesti ada kisah-kisah seram dan misteri mengenai villa ni kan. Akak sambung lagi tentang Villa Nabila ni. Antara kepercayaan karut lah mengenai Villa Nabila ni ialah pengunjung memasuki rumah tu mestilah dalam bilangan genap. Sekiranya bilangan pengunjung tu ganjil, maka akan ada individu lain mengikuti mereka meninggalkan banglo berkenaan. Lalu dengan tarikan dan reputasi Villa Nabila, kumpulan 30 remaja terbabit mula melangkah masuk ke kawasan banglo usang berkenaan pada lewat malam kejadian. Tanpa diduga, tindakan mereka memasuki lokasi menyeramkan tu akhirnya menjadi satu kejadian seram yang menggemparkan negara. Beberapa jam selepas kumpulan remaja terbabit menceroboh ke kawasan tu, media sosial negara mula disebarkan dengan cerita kononnya 23 daripada remaja terbabit hilang dan gaib secara misteri. Penyebaran berita media sosial tu menyebabkan ramai kebingungan dan tertanya-tanya lah mengenai peristiwa sebenar yang berlaku kepada mereka. Apa yang sedang berlaku sebenarnya? Adakah mereka ni sesat, dibawa ke alam lain, ataupun hilang angkara tindak balas makhluk mistik ke yang mendiami Villa Nabila tu? Jadi banyaklah persoalan. Bertindak dari laporan media sosial tu, maka beberapa wartawan cuba menjejaki kesahihan dakwaan berkenaan. Antaranya Akhbar Harian Metro berjaya menemui remaja terbabit dalam kejadian itu, dan selepas ditemu ramah, ternyata kisah diceritakan mereka ketika memasuki lokasi itu amat seram dan memeranjatkan. Seorang remaja digelarkan sebagai Man. Man bagi tahu masa dia hilang tu, keadaan terlalu gelap dan hanya menggunakan lampu telefon bimbit sahaja untuk dia bergerak, dan dia ada ternampak kelibat seorang kanak-kanak berlari sebelum seorang dari remaja perempuan yang bersama dengan dia menjerit, kemudian histeria. Kata Man lagi, sebelum kejadian, dia berkumpul bersama 29 remaja lain sekitar bandar sebelum semua bersetuju memasuki banglo berkenaan. Dia terlihat kelibat seorang kanak-kanak apabila mereka tiba di perkarangan rumah tersebut. Mereka mula rasa seram sejuk sebab kawasannya terlalu gelap dan masing-masing hanya menggunakan lampu telefon bimbit sahaja. Mereka kemudian berpecah kepada beberapa kumpulan dengan masing-masing pergi meninjau rumah induk dekat belakang dan rumah tamu dekat bahagian depan. Mereka semua berjalan dengan senyap, dan apabila memasuki sebuah bilik di tingkat 2 rumah induk, tiba-tiba dia melihat kelibat kanak-kanak berlari melintas di depan mereka, laju. Pada masa yang sama, seorang remaja perempuan yang mengikuti mereka tiba-tiba menjerit, kemudian rempah ke lantai. Remaja perempuan tu terus histeria menyebabkan mereka terpaksa membawa remaja tu keluar bangunan tersebut untuk menyelamatkan diri kerana bimbangkan keselamatan mereka masing-masing. Mereka kemudiannya membawa remaja perempuan tu ke Masjid Air Molek, dan mereka bernasib baiklah sebab seorang jemaah berjaya memulihkan mangsa. Man kata dia tak menyangka langsung ada antara remaja mengikut rombongan berkenaan hilang kerana kumpulan mereka ni dah berpecah pada masa tu. Sebenarnya polis
menafikan dakwaan media sosial kononnya 23 remaja hilang di banglo tu. Sebaliknya, siasatan mendapati hanya seorang remaja lelaki berusia 16 tahun hilang berdasarkan laporan yang dibuat oleh ibu mangsa. Situasi gempa membabitkan vila berhantu tu menyebabkan perkarangan kediaman itu dipenuhi ramai pengunjung yang nak menyaksikan kesudahan dari kejadian aneh tersebut. Ketika ramai pihak masih kebingungan dalam cubaan merungkai misteri rumah berhantu Villa Nabila dan ke mana remaja lelaki berusia 16 tahun itu disorok. Pihak berkuasa terus menjalankan siasatan penuh teliti. Akhirnya, selepas kira-kira 3 hari kejadian menggemparkan negara itu berlaku, misteri kehilangan remaja lelaki terbabit terungkai. Remaja itu tak gaib pun. Tindakan cekap polis dalam melakukan siasatan terhadap kes misteri berkenaan akhirnya menjumpai remaja lelaki terbabit. Akan tetapi, mangsa bukannya disorok hantu atau sesat di alam gaib. Sebaliknya, remaja lelaki terbabit hilang dan tak balik ke rumah kerana menginap di rumah rakan dia di flat Taman Desa Mutiara di Tebrau. Mengikut siasatan, remaja lelaki tu bimbang dimarahi ibu dia sebab dia balik lewat. Lepas tu dia ambil keputusan untuk tidur di rumah kawan dia. Dia hanya sedar kehilangan dia tu dah menggemparkan ramai pihak apabila polis datang mencari dia di rumah rakan dia tu. Terungkailah misteri kehilangan remaja di Villa Nabila pada tahun tersebut. Itu secara tidak langsung memberikan kesimpulan yang amat bermakna kepada semua rakyat Malaysia bahawa tidak semua cerita panas yang disebarkan menerusi laman sosial boleh dipercayai. Sekian sahaja untuk perkongsian pada kali ini. Sekian sahaja serba sedikit mengenai Villa Nabila. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Kita sama-sama berbuat baik dan kita sama-sama tinggalkan segala yang tak baik. Terima kasih kepada semua kerana sudi dengar dari awal sehingga habis. Bye, Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.